ramai daripada penceramah, kata Ibnul Jauzi, yang terlalu fokus kepada aspek persembahan semata-mata. Maksud apa persembahan semata-mata ni? Diorang lebih fokuskan kepada macam how diorang deliver the maklumat itu lebih daripada konten ilmu itu. Contoh yang paling mudah untuk nak saya sampaikan adalah apa yang dimaksudkan Ibn Jauzi ini. Contohnya pada zaman sekarang, kalau kita tengok ada banyak program-program reality semasa, yang mana program-program ini tujuannya baik, tujuannya ingin mengkehadapankan ataupun untuk nak cuba memartabatkan pendakwah-pendakwah. Jadi ada program televisyen pun buat program seperti Imam Muda, ada yang buat pencetus ummahnya, ada yang buat program da'inya. Jadi program-program ni kalau kita perhatikan, dia adalah berkonsepkan program reality. Bila kita kata program reality, TV juga dia ada dia punya target dia ada dia punya objektifnya. TV ni dia nak rating, itu biasa. Jadi bila TV ini dia nakkan rating, maka dia akan cuba untuk nak buat satu-satu program tersebut yang mereka rasakan boleh menarik minat orang ramai. Dan kebetulan pula mereka yang terlibat di dalam industri ini adalah mereka yang biasa berkecimpung dalam dunia-dunia seperti teater, dunia-dunia seperti konsert. Jadi pengaruh ini sebenarnya telah meresap masuk di dalam program-program reality yang berbentuk keagamaan. Jadi atas dasar tu kalau kita tengok, kebanyakan program-program ini, mereka ini sebenarnya program ini tidak melahirkan ulama. Sama sekali tidak. Sebab program seperti ini hanya... Jadi mentor-mentor ini hanya bersifat untuk nak membetulkan, melihat daripada aspek yang kurang lebih itu. Tetapi dalam tempoh sebegini, tak ada sesiapa pun yang mampu menjadi alim atau mereka yang boleh mendapat bekalan yang mencukupi dalam tempoh yang singkat sebegini. Kemudian, disitulah terletak talbisu iblis. Iaitu, dia akan membuatkan mereka yang terlibat dalam program ini, kita tak kata semua, kita tak hukum semua, tetapi boleh menimpa. Maksudnya akan menyebabkan para peserta ada yang merasakan bahawa apabila mereka sudah mengecapi populariti, mereka mula merasakan bahawa mereka ini berkelayakan. Dan orang mula bertanya kepada dia mula mendapat tumpuan-tumpuan lensa kamera. Di situlah akhirnya mereka mula hilang sifat warak masing-masing. Bila mereka berani untuk nak menjawab persoalan-persoalan yang kritikal di dalam agama. Dan kita boleh tengok, kalau kita tengok program ini sekali pun, okey, cuba kita tengok apa yang difokuskan oleh program-program ni. Aspek konten tak berapa sangat, tetapi apa yang difokuskan adalah aspek persembahan. Kalau kita tengok program macam ni kan, macam mana bentuk persembahan? Mereka akan dijudge oleh juri-juri. Mereka akan diberikan opinion-opinion yang membuatkan mereka ni hanya fokus untuk membaiki mutu persembahan. Sebab tu bila kita tengok para peserta program-program reality sebegini, mereka biasanya akan cuba untuk nak tumpu macam mana nak sentuh ataupun nak mainkan emosi para penonton. Jadi kita tengok mereka ini akan menggunakan elemen-elemen soundtrack. Mereka akan menggunakan elemen-elemen muzik yang dicampur adukkan dengan isi-isi agama, yang dicampur adukkan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Rasul. Digunakan sebagai contoh muzik-muzik yang menyedihkan, supaya para penonton bila dengar tu rasa bertambah sayu. Asyik-asyik nak sedih, asyik-asyik nak berasa sayu. Sebab mereka cuba untuk nak fokuskan semata-mata kepada persembahan. Dan kadang-kadang kalau kita teliti apa yang disampaikan itu, tak ada berapa isinya pun. Tetapi dia dah jadi macam teater. Para da'i ini sudah menjadi seperti pelakon teater, yang mana mereka ada skrip dan mereka perlu untuk rehearsal. Dan kemudian mereka cuba untuk nak menyampaikan mengikut skrip tersebut. Ada muzik-muzik backgroundnya. Ada part-part yang mereka cuba akan cari
pitching point yang mana boleh kononnya untuk nak sampai ke hati para penonton, dan bila tujuan dia bila boleh buatkan penonton menangis, boleh buat macam sampai kita tengok dia overreacting kan, berlutut, menangis-nangis, macam merayu-rayu. Senang cerita sebenarnya macam pelakon teater je. Jadi itulah talbisu iblis terhadap para penceramah, yang mana antaranya mereka ini terlalu fokus kepada aspek persembahan yang nak meruntun jiwa hadirin. And ramai pula orang-orang awam yang biasanya akan suka dengan program sebegini, mereka tidak fokuskan kepada ilmu. Dan kalau kita tengok kadang soalan fardu ain ditanya begitu simple, tetapi boleh berani dijawab oleh para peserta. Para peserta rata-rata biasanya datang daripada mereka yang baru masuk ke universiti, belum lagi belajar secara mendalam, belum lagi ada, tetapi mereka sudah berani untuk nak menjawab soalan-soalan yang kritikal di dalam agama. So di situlah terletaknya talbisu iblis. Apa maksud talbis? Maksudnya bisikan halus iblis, yang orang rasa tak ada apa-apa, tetapi sebenarnya di situlah ada terletaknya pintu kerosakan yang dibuka oleh iblis itu sendiri. So yang ini hadirin-hadirat semua kita kena berhati-hati. Program macam ni akibatnya bila melahirkan peserta-peserta yang kemudian digelar sebagai da'i, yang digelar sebagai PU, yang digelar sebagai whatever it is. Ni saya tak kata semua, tetapi apa yang saya nak bagi tahu is menyebabkan masyarakat juga melihat mereka ini sebagai satu ikon. Sometimes ada yang merasakan mereka ini sama seperti para ulama, dan mereka itu sendiri pun sebahagiannya sudah merasakan sedemikian rupa. Seperti saya ulang lagi sekali, saya tidak mengatakan semua, tetapi benda ini boleh meresapi program-program sebegini. Sebab bila kita terlalu fokus kepada aspek penceritaan, sebab topik kita hari ini pasal para penceramah, talbisu iblis terhadap para penceramah. Para penceramah ni, dia punya fokus dia adalah untuk nak menyampaikan topik. Tetapi ada orang yang mana disebabkan ilmunya tidak begitu mampan, jadi mau tak mau mereka akan fokus kepada cerita itu ini, goreng sana sini, pengalaman itu sana sini, cerita macam-macam. Sudah kurang konten-konten qala Allah, qala Rasul, perbahasan-perbahasan yang berisi, yang memberi impact kepada jiwa. And kemudian nak dijadikan cerita, ramai pula masyarakat yang suka. So bila masyarakat suka, mereka ini bila ada tujuan adalah untuk mendapat keredaan manusia, jadi para penceramah juga akan mula ikut rentak-rentak masyarakat. Jadi mereka juga akan layan, akan buatkan masyarakat tu happy, gelak ketawa. Akhirnya ceramah-ceramah agama jadi medan lawak jenaka. Akhirnya ceramah-ceramah agama jadi tempat-tempat seperti teater. Dan ceramah-ceramah yang memberikan manfaat, yang penuh dengan isi, yang penuh dengan sumber wahyu, yang penuh dengan maklumat yang bermanfaat, ceramah sebegini kurang diminati oleh masyarakat. Tetapi hanya mereka yang betul-betul mencari ilmu, yang mereka inginkan supaya knowledge mereka bertambah, yang inginkan manfaat terhadap diri amal salih mereka inilah yang akan appreciate ceramah-ceramah ataupun kuliah-kuliah yang padu isinya. So itu something yang kita kena really concern about. Dan saya sendiri pun bila selalu terlibat dalam media massa, di dalam program TV ni sendiri, so I see that. So saya tahu apa yang ada, tetapi as usual, saya punya prinsip tersendiri yang mana saya nak sampaikan kepada masyarakat. Saya cuba dalam setiap daripada apa yang saya kongsikan bersama masyarakat akan tidak lekang daripada qala Allah dan qala Rasul. Dan sedaya upaya saya akan cuba sampaikan sumber hadis yang saya quote ataupun yang saya petik. Sebab saya nak terapkan kepada masyarakat disiplin, kepada masyarakat bahawa ilmu agama ini tak boleh dipisahkan daripada dua sumber wahyu ini, dan kita tak boleh pisahkan daripada kata-kata ulama. Dan kemudian juga saya nak terapkan kepada masyarakat supaya
menghargai sumber-sumber maklumat yang kita nukilkan. So at least bila kita sebut hadis ini riwayat At-Tirmidzi, hadis ini riwayat Al-Bukhari, dan itu juga sebagai satu mesej kepada para penceramah lain supaya mereka pun mengambil berat soal ini. Tapi Alhamdulillah perkara ini semakin diberikan perhatian. Even para penerbit sendiri pun dah mula rasa ini yang sepatutnya kita nak sampai dan hidangkan kepada masyarakat. So ada producer bila dia produce kepada saya untuk certain program, jadi saya akan teliti dulu isi dia. Dan kemudian saya akan bagi tahu apa yang saya nak sampaikan, kan, daripada apa yang poin-poin, guideline yang ada disebut untuk kita buat. Saya akan sebut apa yang saya nak sampaikan dan kalau ada yang tak betul, saya akan bagi tahu. Dan prinsip saya kata is always mesti ada qala Allah dan qala Rasul, supaya masyarakat appreciate dua semua wahyu ni. Dan Alhamdulillah mesej itu sedikit sebanyak mula dapat oleh para masyarakat. Sampai ada satu producer dia bagi tahu pada saya, Ustaz, Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz dan sahabat-sahabat Ustaz yang always memperjuangkan tentang ketulinan hadis, pemuliharaan hadis. Dan sekarang ni saya dapati producer itu kata, saya nampak para penceramah yang kita nak jemput masuk TV ni pun dia dah mula buat homework lah, dah mula berhati-hati. Dan even kalau sometimes bila saya hadir dan ada beberapa penceramah yang ternama juga, bila dia nampak kelibat saya pun mereka akan mula fikir, kata, Ustaz, sekejap lagi kita nak cakap hadis ni sahih tak? Hadis ni betul tak? Dia akan mula risau dan concern pasal hadis. This is a good message sebab itu menunjukkan bahawa kesedaran itu semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat. Ini saya cuba nak kembalikan perkara ini semula. Kita tak mahu ceramah-ceramah agama yang kosong, yang mana tak ada input yang bermanfaat. Sebab orang yang hadir ni, kalau boleh biarlah orang yang kita nak give something, kita nak bagi ilmu itu bertambah. Kita bukan nak menghiburkan masyarakat. So itu purpose utama daripada kita belajar, kita mengaji. It's not about kita nak letakkan persembahan itu sebagai number one yang kita akan judge. Mungkin Allah beri kelebihan pada setengah daripada ustazah ni, yang mana mungkin mereka tak berapa pandai bercakap. Dan kalau bercakap mungkin ada gagap-gagap sikit, mungkin kalau bercakap tu tidak berapa fasih. Tetapi konten yang disampaikan itu sangat bermanfaat. Konten yang disampaikan itu really build our knowledge, yang membuatkan kita berfikir. Jadi itu tak ada masalah. Yang itu antara betul apa benda yang kita inginkan daripada ustaz-ustaz kita, para penceramah kita. Nabi Musa alaihi salam sendiri pun dia bukanlah dikatakan dia bukan orang yang fasih dalam berkata-kata. Sebab tu bila dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dia minta kepada Allah supaya jadikan Nabi Harun itu sebagai pembantu dia. Wa afsahu minni lisanan, kata Nabi Musa, sebab Nabi Harun itu orang yang lebih fasih daripada aku. Jadi Nabi Musa ni bukan someone yang pandai bercakap, tetapi mesej yang disampaikan tu adalah mesej kenabian. So orang macam ni kita nak. Jangan kita letakkan sebagai rating itu sebagai first. Dan begitu juga kepada para asatizah, kepada ustaz-ustaz. Always bila terima satu-satu offer untuk nak menyampaikan kuliah, always pertimbangkan kemampuan kita. Ada seseparuh daripada ustaz-ustaz yang mana mereka akan terima apa sahaja yang di-offer, sampai jadual mereka begitu padat. Tetapi sekiranya kita tak mampu daripada sudut keilmuan, kan, bila dah terlampau padat, sometimes dia tak ada masa untuk nak buat ulang kaji. Sometimes dia tak boleh nak fokus, dia tak dapat nak membuat persediaan yang boleh memberikan input yang berguna kepada masyarakat ataupun para hadirin, para penonton semua. Jadi kita ambil dengan sekadar, kita terima dengan sekadar kemampuan. Itu adalah amanah ilmiah kepada diri kita. Amanah ilmu ni sangat penting. Bila kita dapat, we always want to give the best. Inna Allaha yuhibbul abda idza amila amalan ayyutqinahu. Allah suka kepada seorang hamba yang mana kalaulah mereka ini melakukan suatu amalan, dia buat sungguh-sungguh, dia buat betul-betul. So bila kita nak sampaikan kepada
masyarakat always think something yang kita boleh bagi apa yang terbaik. Dan kalau kita mampu, memang orang yang knowledgeable, orang yang tak ada masalah, para masyayikh ni semua tak ada masalah kemudiannya untuk nak berkhidmat. Jadi it's really subjective from individual to another individual. So itu antara salah satu daripada talbisu iblis. So jangan sesekali kita judge satu-satu kuliah tu daripada persembahan semata-mata. Kadang-kadang ada kita tengok ada para hadirin dia suka, "Oi, ustaz ni best lah." Kenapa best? Oh, dia seronok lah. Kelakar orangnya. Best, seronok. Kita judge seseorang itu dengan kelakar ataupun tidak dulu. So, itu satu judgement yang salah. And biasanya sepatutnya kita judge adakah kuliah penyampaian ustaz tersebut telah membuka mata kita, telah membuka pintu hati kita, telah menambah ilmu kita. So, itu yang sepatutnya. Ada orang dia pandai menulis, tetapi dia tidak berapa pandai bercakap. Ada orang dia pandai bercakap, tetapi dia tidak berapa mahir dan tak berapa pandai menulis. Ada orang yang Allah berikan kelebihan, dia boleh pandai kedua-duanya. Ada yang agak susah dari sudut kedua-dua. Tapi always letak priority dalam kita menimba ilmu adalah knowledge. Knowledge come first. Jangan kita letak, oh yang ni seronok lah, dia ni cool lah, dia ni memang fun lah ceramah dia, yang ni memang best lah, ketawa-ketawa dengar yang ni. Jangan letakkan itu yang first. Sebab bila kuliah agama ni kita fokus sebagai satu hiburan, walaupun ada orang kata ia perlu, kita tak nafikan, perlu juga ada sikit-sikit selingan yang boleh memberikan kerehatan dan relax kepada para hadirin. Tapi do not jadikan ia sebagai satu kelaziman, sehingga akhirnya masyarakat mula melihat itu penting di dalam ceramah agama mereka. Bila masyarakat nak macam tu, rating program itu tinggi, maka producer pun dia akan layan apa yang masyarakat nak. So dia kalau kadang ada ustaz-ustaz yang bagus-bagus tapi tak ada peluang, tak ada ruang untuk nak menyampaikan dakwah mereka secara meluas di media masa. Sebab apa? Sebab dia anggap rating mereka ini tidak berapa tinggi. Dianggap kerana mereka tidak begitu favourite di kalangan masyarakat. So, sometimes orang-orang yang banyak menyampaikan hadis-hadis palsu, yang duk sebarkan cerita-cerita mengarut, benda-benda yang nonsense, yang tak ada fakta ilmiah ni semua, inilah yang mendapat tempat di dalam hati masyarakat. Maka dunia kapitalis pun cuba menyediakan hidangan ini kepada masyarakat, sampai akhirnya kita melihat kuliah-kuliah agama ini semakin kurang izzahnya, semakin kurang nilai. Kita nak kembali kepada kuliah-kuliah agama yang berkualiti. Kalau dulu ceramah-ceramah Imam Al-Bukhari, ulama-ulama besar yang berat-berat, heavy-heavy ni, dihadiri oleh puluhan ribu sampai 100,000 orang. Tetapi hari ini, kalau ceramah-ceramah yang berkualiti berat sebegini, mungkin tidak begitu ramai orang yang hadir. Tetapi kalau kita tengok yang mana yang kurang tu ni sikit, itu ini, yang itu yang ramai. So kita risau budaya ini dalam masyarakat ini wujud. Ini sebelah satu daripada talbisu iblis. Dalam poin kita kata do not focus too much on persembahan. Okay. So itu satu talbisu iblis terhadap para penceramah. Dan antara talbisu iblis terhadap para penceramah ini ialah bila apa yang kita rasa nak sampaikan mesej tu kepada masyarakat secara berkesan, mesti kena ada muzik. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi. Imam Jauzi kata, antara mereka ada yang melakukan gerakan-gerakan mengiringi bacaan yang dilagukan. Nada-nada yang mereka perlihatkan apabila di zaman ini menyerupai nyanyian, sehingga ia lebih layak dikatakan haram daripada makruh. Means, apa kata Imam Ibn Jauzi? Even itu pada zaman Ibn Jauzi, bila ceramah-ceramah agama ni mula dibuat dalam, macam tadi kita kata, dalam program-program reality pun ada muzik. Even dalam video-video ceramah-ceramah agama sendiri dimasukkan muzik. Kalau itu fokus dia, sama ada kita tolak tepi khilaf sama ada muzik itu boleh ke ataupun tidak. Tetapi bila fokus nak sampaikan mesej tu kepada hati orang, muzik itu adalah cara yang utama, there is something wrong. Sebab sepatutnya apa yang kita kena fokuskan untuk nak masuk kepada hati orang, qala Allah, qala Rasul, penyampaian yang baik.
Nabi SAW tidak menggunakan muzik pun untuk nak memberikan impact kepada masyarakat. Tetapi Al-Quran yang dibaca oleh baginda, Al-Quran yang dibacakan oleh para sahabat, semua tu menusuk jiwa, sehingga membuatkan ramai daripada masyarakat musyrikin yang memeluk Islam kerana terkesan dengan Al-Quran yang mereka bacakan. Hari ini baru nak cerita sikit ceramah, nak bagi nampak sedih sikit, pasang lagu-lagu Melayu background yang sedih-sedih tu, yang yang tiup-tiup entah apalah, semua nak bagi nampak sedih. Sepatutnya is not our concern. Itu bukan menjadi satu. Sometimes saya pun bila kita terlibat dalam industri yang macam ni, bila mereka edit, producer edit, so kita tak boleh nak halang. Tetapi saya sampaikan, kalau mereka tanya, saya kata, kalau tanya saya, if possible, elakkan. Tapi mereka tengoklah, ada yang sebab mereka masih tak boleh nak brain lagi kan, so dia kata kena juga letak muzik juga, so dia pergi bubuh. Tapi if ada ruang, saya akan bagi tahu saya prefer not. Tapi mereka sebab dah jadi macam tu, dah jadi macam dunia ni, mesej agama ni sampai kata tak boleh dipisahkan muzik. This is something wrong. Sebab masyarakat dah tak boleh hidup tanpa muzik. Tanpa muzik dia akan rasa hamba, tanpa muzik dia akan rasa boring, tanpa muzik hati mereka ini sudah jadi keras. Ini something yang very sad. Macam mana muzik boleh melembutkan hati kita? Macam mana muzik tu boleh menyentuh hati kita? Sedangkan Al-Quran, hadis Nabi, kalam-kalam yang bermanfaat tak dapat nak sentuh hati kita. Itu something wrong. Maksudnya hati kita tu ada sesuatu. Fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Allah cakap celakalah hati-hati yang keras daripada mengingati Allah. Itu saya fikir is something yang perlu kita fikirkan bersama, termasuk kepada para penceramah, para producer itu sendiri. Sebaik-baiknya kita gunakan elemen yang keluar daripada khilaf. Macam orang kata akapela ni tak apalah, dia gunakan suara-suara nasyid yang suara-suara itu keluar daripada khilaf. Itu lebih aula. But is something wrong is every message kita, we depend so much on music untuk nak sentuh hati manusia. Itu membayangkan dalam hati orang ada masalah. We cannot live without music. Even dalam agama pun kena ikut rentak music. Even qala Allah, qala Rasul pun kena ikut rentak music. It's very sad, isn't it? Itu talbisu iblis hakikatnya. So be careful. Kemudian antara talbisu iblis terhadap golongan para penceramah. Saya faham ada beberapa hadirin-hadirat yang baru join, ada yang kata apa itu talbisu iblis. Saya ulang lagi, talbisu iblis ni bisikan halus syaitan ataupun iblis yang sering membuatkan kita ni tak dapat nak membezakan yang baik ataupun buruk, yang selalu buatkan kita rasa benda tu baik, sebenarnya itu kita ikut bisikan iblis. It's very halus. So ini yang topik yang kita nak bincangkan dalam kuliah talbisu iblis kita. Dan antaranya lagi ialah apa kata Imam Jauzi, kata cukup banyak daripada mereka yang memperindahkan ucapan dengan ungkapan yang tiada makna sama sekali. Kata maksud daripada point Imam Jauzi ini, antara talbisu iblis terhadap para penceramah, bila mereka ini terlampau banyak suka menceritakan kepada orang, dia nak hiburkan orang, dia akan ceritakan benda-benda. Dan bila kita bawa cerita-cerita ni, banyak daripada para pencerita ni yang suka tokok tambah. Macam kita sebut Al-Imam Syu'bah, bila ditanya oleh Abi Dawud At-Tayalisi, kenapa kau tak nak cuba sampaikan hadis kepada para penceramah? Dia kata sebabkan para penceramah Panglipu Lara ni, dia ambil hadis banyak ni sejengkal, tapi dia pergi sampaikan banyak ni. Dia pergi tokok tambah sampai jadi nak bagi nampak sedap kan, nak menghiburkan masyarakat, akan tukar hadis Nabi, ayat Nabi, kalam Nabi, perkataan Nabi, topak kuah ni, bagi nampak manis, bagi nampak masin. Akhirnya kefahaman hadis itu sudah salah. Dan kat situlah kena hati-hati para penceramah. Ibn Jauzi kata, kita jangan terlalu gairah untuk nak menyampaikan fakta-fakta yang tak ada sumber. Ini yang terjadi kepada banyak penceramah hari ini. Especially saya kata hari ini, especially kepada sesetengah
ustaz-ustaz yang suka terlibat dalam teori konspirasi. Okay, this is something yang kita always dengar, bawa teori-teori macam-macam, related to sana, related to sini. Saya tak akan nafikan it is interesting untuk nak dengar. Memang seronok bila kita dengar misteri-misteri, someone try to connect the dot, dan hakikatnya apa yang disampaikan macam-macam yang kita rasa menarik ini tak ada bukti evidence sejarah at all. Some setengah daripada para penceramah juga begitu gairah nak sampaikan kisah-kisah yang konon macam sejarah, tetapi tak ada evidence solid yang boleh membuktikan. Dicakap, tapi masyarakat suka. Okay, ini saya bagi tahu ni is, misal kata masa saya ada bagi topik dalam Tazkirah Malam Jumaat di Astro tentang teori konspirasi, saya dibash juga oleh peminat-peminat teori konspirasi. Dan ada yang kata, kenapa tak jemput Ustaz Fulan, kenapa tak jemput Ustaz ni bagus, Ustaz ni mahir dalam sejarah dan sebagainya. Saya nak betulkan kefahaman masyarakat. Saya tak mau sebut nama Ustaz mana-mana, tetapi saya nak sampaikan, nak kata apa pemahaman pakar sejarah, pakar itu dan ini kepada masyarakat. Masyarakat dia cuma nampak bila orang tu dia boleh sampaikan fakta cerita tu macam nice, interesting, hafal maklumat-maklumat ni, dia rasa itu pakar. Cerita daripada dulu, sambung ini, buat sejarah ini, connect ini, tiba-tiba muncul ini, ada je kait. So mereka anggap itulah pakar. Saya nak kata itu bukan pakar. Tetapi saya bagi tahu kepada hadirin dan hadirat, sekadar untuk nak ingat all those cerita-cerita macam tu dan sampaikan kepada masyarakat, I can do that. Saya boleh buat. Kalau nak compare daya hafazan, saya boleh buat. Saya tak nafi. Kalau nak cerita, saya hafal banyak, a lot of things. Kalau saya nak sebut sekarang, saya ingat nama-nama keturunan para anbiya, daripada Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, daripada Nabi-Nabi Bani Israel. Saya hafal tu semua, saya tahu. Allah berikan kelebihan itu kepada saya. Saya ingat untuk nak mudah nak ingat tarikh-tarikh. Sejarah is something subject yang it's really easy for me, alhamdulillah. Tapi bukan saya cakap ni adalah untuk nak angkur dan sebagainya. Tapi saya cakap ni daripada sudut nak bagi hadirin-hadirat faham bahawa kepakaran maklumat ni semua tak boleh diukur dengan semata-mata orang tu menghimpunkan macam-macam information. If itu yang masyarakat cuba comparekan, saya boleh buat macam tu. Tetapi tak ada value selagi mana apa yang kita nukilkan itu tak ada perkara yang boleh mengesahkan. Orang boleh buat teori cerita, Walt Disney ni kaitan lah Firaun pegang Firaun punya tongkat lah, itulah ini turun sampai Queen Elizabeth lah, bla 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 bla. Kemudian muncul keluarga ini semua terlibat dalam ni. Everyone can create this story. Yes, story-story itu wujud. Dalam buku-buku teori konspirasi. Cuma dinukilkan, diolah semula dengan version-version yang tersendiri. Saya boleh buat. Saya boleh baca buku tu, saya hafal, saya sampaikan pada orang. It's no problem with that. Tapi bukanlah itu value bagi satu-satu maklumat dan fakta. Maklumat itu akan jadi valuable bila ianya boleh dibuktikan. Dia any kajian ilmiah, orang akademik fahamlah benda-benda ni. Sebab orang akademik adalah mereka yang mementingkan disiplin perbahasan fakta dan sebagainya. Not everything yang kita nukil itu bernilai. Saya dalam bidang hadis, benda ini is common. Menukil maklumat, qaul ulama, itu biasa kita lakukan. Dalam bidang jarh wa ta'dil pada perawi, ulama-ulama yang kata perawi ini dhaif, sekian-sekian kita nukil dan senarai. Ulama yang kata perawi yang sama pula otherwise thiqah, boleh dipercayai, kita tulis. Kita nukil, tetapi it has no value untuk kajian ilmiah kita until we know how to solve it.
Sampai kita tahu kenapa ulama ni dhaifkan, kenapa ulama ni thiqahkan, kenapa ulama ni kata sahih, kenapa ulama ni kata tak. We must understand dan kita find di mana titik asbabul khilaf tu. Kemudian kita perincikan, cari, tengok apa keuzuran, tengok excuse para ulama daripada sudut ni, tengok daripada sudut ni, until kita boleh analyse dan kita boleh come out dengan kita punya tarjih berdasarkan pada pemberat-pemberat dalil-dalil. Itu apa yang kami di dalam bidang akademik ini buat. Itu apa yang kami dilatih. Daripada kita buat thesis di peringkat master atau PhD, is not about kita nak kata itu faktor pengukur kepada ilmu dan sebagainya. Tak. Tetapi nak bagi tahu itu disiplin. Itu disiplin. Dan itu yang kita nak cuba nak didik masyarakat. Jangan, dalam istilah hadis ada perawi yang digelar sebagai Hatibul Lail. Apa maksud Hatibul Lail? Hatibul Lail maksud dia adalah pencari kayu api di malam hari. Pencari kayu api di malam hari. Apa maksud pencari kayu api di malam hari? Iaitu orang yang dia nak mencari kayu api di waktu malam. Tak ada lampu, gelap gelita, dia potong je semua jenis pokok, dia rasa ini kayu yang boleh jadi kayu api. Tetapi rupa-rupanya dia tak boleh nampak, dia tak check, ini kayu ni basah, tak boleh jadi kayu api. Kayu ini okey, boleh jadi kayu bakar. Kayu ni tak sesuai, kayu ini, tapi malam dia tutup mata macam tu lah. Potong-potong semua, ambil. Semua kumpul. Dia rasa dia dah kumpulkan kayu yang boleh dijadikan kayu api. Which is not. Ada perawi yang dikritik dengan gelaran pencari kayu api di malam hari disebabkan karakter macam tu. You take all information, you langgak-langgak, you kumpul, and then you rasa itulah maklumat yang sahih. Tetapi hakikatnya itu bukanlah cara yang betul. Cara yang betul is you know how to analyze. Contoh orang pergi kaitkan, Walt Disney ni tergolong dalam Illuminati. Apa proof you? Apa valid, apa dia kata, tak ada diceritakan dalam buku ni. Not apa everything yang orang tu tulis dalam every buku is correct. And kita have to investigate. Sebab di sana ada orang menulis tanpa atas dasar ilmu. Dia pakai tulis. Not everything yang ditulis itu ada value until kita ada bukti yang mana kita boleh buktikan bahawa perkara itu benar. And itu yang saya ada masa orang-orang konspirasi bash saya pasal tu, saya malas nak argue bab-bab macam ni. Sebab saya pun kadang tahu bila kita tulis, sometimes orang dia still cannot understand. But I want to tell you macam tu. Ada orang cuba nak compare kan, ustaz ni bagus, dia tengok macam mana dia boleh remember semua story. Dia orang ingat macam tu. But itu yang saya nak bagi tahu, itu untuk saya tak ada masalah. Kalau you nak, saya boleh cerita ustaz-ustaz yang dia kata beberapa nama-nama ustaz ni yang boleh sampaikan info-info macam konspirasi macam tu. I tell you, saya bagi tahu, saya dengar juga apa yang mereka cakap. Dan Allah bagi that ability tu kepada saya, saya boleh dengar dalam sekali dua je apa saya dengar, apa yang mereka cakap, dan saya boleh copy dan saya boleh sampaikan macam mana yang mereka sampaikan. I can do that. Sebab tu saya understand, saya faham apa yang mereka sampaikan, dan saya ingat, saya copy. Saya daripada dulu Allah bagi that. Maksudnya kadang bila ada cikgu tu sampai kepada saya maklumat-maklumat sejarah masa belajar tingkatan 5 dulu, saya ingat maklumat sejarah tu dengan gaya lenggok cikgu tu sendiri. Allah bagi sikit kelebihan tu untuk pada. So saya nak bagi tahu is, kalau nak gunakan that point sebagai nak bagi tahu maklumat ni betul, ini pakar dan sebagainya, minta maaf. Maksudnya saya boleh buat yang macam tu, tapi I don't want. Unless dia ada value untuk maklumat-maklumat ataupun topik-topik yang kita bincangkan. Otherwise semua orang boleh sampai cerita. Salah tak apa, tukar teori lain. Salah, tukar lagi teori lain. Dia
orang-orang macam ni biasanya dia akan berkongsi satu manhaj. Manhaj yang dia dia akan rasa macam there are some one powerful point, satu kuasa yang akan mengkontrol dunia. Jadi dia ada punya cerita umum yang sama tetapi version-version yang berbeza. Daripada situ datanglah sebahagian-sebahagian yang mana over dalam bab ni ada yang sampai ramalkan kiamat. Saya ada dengar ada ustaz Indonesia ada sebut pasal teori konspirasi ni. Dia petik kaul pandangan yang kata bahawa umur dunia ni hanya 1,500 tahun. Tadi baru ada orang mesej tanya benda tu pada saya. Minta maaf juga, kadang-kadang saya tak mampu nak jawab panjang-panjang dan kesuntukan masa. So ada ustaz, betul ke umur dunia ni 1,500 tahun? Saya kata tak betul. Kadang saya mampu jawab macam tu. But dia, itu masalahnya, penceramah-penceramah macam ni dipetik je daripada mana-mana kitab. Bila dia petik daripada mana-mana kitab, dia rasa itulah maklumat yang betul. Kadang-kadang itu maklumat yang memang kita tahu, certain ulama ada nukilkan, Al-Imam Suyuti nukilkan, tetapi pandangan itu salah. Kan? Dikritik oleh ulama yang lain. Yang mana ada kelemahan teruk di dalam sumber yang dikatakan hadis itu. Masalah daripada sudut sanad, masalah daripada sudut matan. Tetapi itulah modal-modal penceramah. Collect. Oh, nice one. Hadis ni boleh jadi macam satu point. It's menarik, interesting. Dia macam ada satu misteri yang itu mereka sampaikan. Lil asafus syadid. It is unfortunately sangat dikesali kerana para penceramah sebegini tidak mementingkan authenticity di dalam mereka menyampaikan hadis. Itu yang saya cuba nak didik masyarakat. Setidak-tidaknya bila para penceramah sampaikan hadis, sudaya upaya terai sebutkanlah setidaknya part of matan ataupun sumber hadis itu. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Tetapi orang sekarang ni Nabi kata, senang dia kata Nabi kata macam tu. Kalau orang tu orang yang thiqah, orang yang boleh dipercayai, dia punya credibility agama keilmuan dia, okey, boleh di accept. Kita tahu dia orang yang berdisiplin, orang yang mahir dalam sudut selok belok riwayat dan hadis, it's okay. Tapi kadang orang yang selalu ada masalah dalam penceritaan yang selalu diragui, orang macam ni perlu. Tetapi bila kita tegur, kita kena bambu balik. Sebab apa kita kena bambu? Sebab mereka tak mampu untuk nak ada that kind of discipline. Mereka sendiri tak mampu untuk nak mendisiplinkan diri mereka dengan that kind of discipline yang sedia ada. Sebab benda ini, you have to study. You have to kuasai. Perbahasan tu kena kuasai ilmu tu. It's not something yang you can read and you sampaikan. Otherwise, it's very easy lah. Tetapi al-ibrah maksudnya is important untuk para penceramah kena disiplinkan diri dalam bab tu. Sebab tu nak sampaikan ilmu ni bukan sebarang orang. Mesti kena ada orang-orang yang belajar, yang rasikh di dalam ilmunya. Bukan sampaikan je belajar sampai. Itulah yang tiba-tiba then jadi masalah kemudiannya. Dan bila kita jawab, kita kena label, kita kena bantai, kita kena tuduh macam-macam, kenyataan kita dimanipulasi. Tapi tak apalah, itulah kita kata rutin pendakwah. Okey, kemudian antara yang apa yang saya nak sampaikan juga is talbisu iblis, yang antara yang diisyaratkan oleh Imam Ibn Jauzi rahmatullahi alaih, iaitu para penceramah tidak menitik beratkan soal an-nahyu 'anil munkar. Mereka banyak yang suka lebih kepada al-amru bil ma'ruf, suka kepada aspek menyeru kepada benda yang ma'ruf. Tetapi apa yang saya nak bagi tahu adalah dunia ini penuh dengan masalah. Tak semua benda yang baik-baik. Dakwah ini tak akan lengkap tanpa dua elemen ini. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Allah Azza wa Jalla sebut dalam Quran,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian wahai para sahabat adalah manusia yang paling baik, yang dikeluarkan daripada kalangan manusia selagi mana kamu ini menyeru ke arah yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Dakwah mesti melibatkan pencegahan kemungkaran. Tetapi talbisu iblis kepada para penceramah, sampaikan mereka nak meraih fan, followers daripada masyarakat. Mereka hanya sebut benda-benda yang menyeru ke arah yang ma'ruf sahaja. Tak berani nak cegah kemungkaran. Why? Bila cegah kemungkaran, benda yang dah bersebati dalam masyarakat, wujud dalam masyarakat, dia tahu orang tak suka kena tegur. Orang tak suka diperbetulkan. Jadi mesti akan ada yang bash. Mesti akan ada yang tembak balik. Dia tak mau kena tembak. Dia nak kalau boleh rakyat semua, masyarakat sanjung. This is talbisu iblis kepada para penceramah as well. Begitu juga talbisu iblis kepada masyarakat, iaitu bila mana mereka menganggap ustaz-ustaz, para penceramah yang mana mereka ini banyak mencegah daripada kemungkaran, ini sebagai pemecah belah masyarakat. Ini sebagai ustaz yang bermasalah. Itu pun talbisu iblis. Sampai tak nak ditegur, tak berani. Bila masyarakat bash, para penceramah yang nakkan keredaan manusia masyarakat ini pun akan ikut masyarakat. Dan saya pernah baca, unfortunately, ada orang tulis kat Facebook, dia kata contohilah Ustaz Fulan, tengok macam mana dia berdakwah. Dia berdakwah benda yang baik-baik, dia cuma cakap benda-benda baik, dia ajak orang buat baik-baik, tak ada orang benci dia, dia suka. Saya bila baca kenyataan macam tu, saya rasa macam la haula wala quwata illa billah. Kita tak nafikan, it's okay. Orang tu dia nak pilih untuk nak cakap benda-benda yang baik saja, supaya orang suka kat dia, tak apalah. Tetapi untuk masyarakat, jangan pula pergi tibai orang yang menjalankan peranan kedua dalam dakwah, an-nahyu 'anil munkar. Bila orang cakap benda-benda yang nak menegur kesilapan yang berlaku dalam masyarakat, yang ini memang suka je nak cari gaduh dalam masyarakat. Saya tak nafi, sangat penting, uslub tu memang penting. Dan tak nafikan ada sesetengah daripada penceramah dan ustaz-ustaz yang tidak mementingkan aspek uslub. Itu juga satu kesilapan. Bila kita nak tegur orang, especially, we have really to use our wisdom. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah kata, kalau kita nak seru manusia ke jalan Allah, serulah dengan penuh kebijaksanaan. Wajadilhum billati hiya ahsan. If you want to argue them, use the best way you can. Sebab ini penting. Ada penceramah yang tak peduli, asalkan aku tembak aja. Dia nak guna perkataan kesat, tembak aja. Aku nak tibai aja. Itu juga ada salah satu daripada kesalahan, yang mana kita menghalalkan objektif kita dengan cara yang salah. So, itu kita tak nafi wujud. Tetapi tidak boleh disebabkan wujudnya kesilapan di dalam kelemahan-kelemahan para penceramah ataupun ustaz-ustaz yang menyebabkan kita melihat orang yang menjalankan peranan an-nahyu 'anil munkar itu sebagai masalah. Ini suka dok trigger orang punya ni. Kalau saya cakap benda tu pada masyarakat, mesti kena tibai juga. Macam-macam orang label, macam-macam orang tembak balik. Saya tanya balik sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah. Bagi orang yang selalu mengikuti tulisan-tulisan saya, yang selalu mengikuti ceramah-ceramah saya jarang ataupun sedaya upaya untuk memang tak tembak individu. Saya akan consider macam-macam dan ketika mana saya menyampaikan pandangan ataupun kritikan, supaya tidak berlaku zalim terhadap mana-mana pihak.
cari mana-mana tulisan saya yang mana saya suka untuk selalu nak gunakan gaya-gaya yang sengaja nak menyakitkan hati orang, nak menghina orang, attack peribadi orang. InsyaAllah, as far as I know, tak ada. Melainkan kelemahan sebagai manusia yang mungkin tanpa saya sedari ada di mana-mana. Tetapi itu always apa yang saya cuba untuk nak jaga. Sebab saya tahu bila nak mencegah kemungkaran, mesti akan ada yang tak suka dan tak senang. Tetapi dakwah mesti diteruskan dua-dua side. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kerana Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim, hadis Tamim ad-Dari, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Nabi sebut 3 kali, agama itu adalah an-nasihah. 3 kali, agama itu an-nasihah, agama itu an-nasihah. An-nasihah tu apa? An-nasihah ni dalam bahasa Arab maksudnya something yang telah dibersihkan kotoran-kotorannya. Maksudnya agama ini Nabi bagi tahu adalah mesti kena ada ciri-ciri membersihkan kotoran-kotoran. Bila dalam bahasa Arab dia kata labanun nasih, susu yang nasih, maksudnya susu itu telah di-clearkan daripada elemen-elemen yang tidak sepatutnya. Dah dibuang dia punya kotoran, dah diasingkan buih-buihnya sampai dia jadi pure susu. Itu maksud an-nasihah. So dalam agama pun macam mana kita nak ada unsur nasihat yang membersihkan kotoran-kotoran ini jika tak ada elemen an-nahyu 'anil munkar? Jika hanya kita fokus kepada al-amru bil ma'ruf. Kenapa kita sometimes agak terlalu takut untuk nak mencegah kemungkaran? Sebab saya tak rasa it's something yang problem. Kalau kita menjaga uslub. Uslub ni, ada yang bertanya tadi, uslub ni maksudnya cara. How kita menyampaikan teguran itu. Bila kita sampaikan, of course, kena ada elemen hormat. Kena meraihkan buti-buti bicara kita. Raihkan pemilihan kata-kata kita. Sebagai satu contoh, kalau ibu ataupun ayah kita buat salah, adakah kita kena tegur? Dia buat satu kemungkaran, dia buat maksiat. Adakah kita sebagai anak, diamlah, play safe je? Kalau nak mak sayang kita, nak nanti mak belanja kita makan, tak payah tegur. Itu apa namanya tu? Kita wajib tegur. Sebagai Muslim, Allah telah perintahkan kita kena tegur. Tetapi macam mana cara kita nak tegur mak ayah kita? Takkanlah mak ni apa? Tak belajar? Jahil? Salah lah. Bapa, apa hal kau balik lambat-lambat? Kau tak semayang lagi ke bapa? Ya Allah, kau buat dosa ke? Adakah itu uslub kita menegur mak dan ayah kita? Definitely not. Bila kita bercakap dengan mak ayah kita, kita kena fikir perkataan apa yang still bila kita tegur tu masih ada elemen of respect. Masih ada elemen yang nak menjaga hati mereka. Tetapi kita sampaikan teguran dengan cara yang terbaik. Same goes to manusia. Kan? Same goes to manusia. Kalau ada tanya, Ustaz, bos saya tak solat, macam mana saya nak tegur? You have to tegur. Kenapa takut nak tegur? Satu, takut nak tegur sebab takut bos tak naikkan pangkat, bos tak tambahkan gaji, bonus dan sebagainya. Tetapi tegur tak jadi masalah. You have to think the best way untuk nak sampaikan teguran tu. Sama orang, takutnya aku nak tegur. You have to tegur, you have to cakap elok. But uslub tu, cara tu mesti raikan. Macam mana kita nak tegur mak ayah kita? The best way we can. Bos kita pun dia ada kedudukannya, kita kena hormat. Orang-orang tertentu yang ada kedudukan, kita kena respect. Tak boleh pergi balanya. Bos, pasal kau tak pergi solat, apalah, hancurlah, laknat Allah kepada company ni. Mana boleh macam tu. Itu bukan cara yang betul. So, cara yang beransur-ansur, slow-slow, fikir yang mana kita rasa sesuai dengan karakter orang tu. Kan? It not necessary
orang yang kita tegur itu akan terima nasihat kita. Tak semesti mak ayah kita yang kita nasihat, dia akan dengar nasihat kita. Kau ni, aku makan garam dululah, aku yang lahirkan kau. Kau ingat kau ni pandai sangat, kau siapa? Aku yang besarkan kau. Kadang-kadang dia ego, dia tak mau dengar. Tetapi we have to sampaikan dengan cara yang paling baik, in any way. But disitulah manusia selalu lack, iaitu cara yang berhikmah untuk nak menyampaikan an-nahyu anil munkar. So ini antara benda yang penting di dalam talbis iblis yang kita kena raikan. Of course, especially to para penceramah, kepada para ustaz-ustaz semua. Yang kemudian adalah apa yang Ibn Jauzi sebut, antara talbis iblis kepada para penceramah adalah cakap tak serupa bikin. Yang ini juga banyak. This is something yang orang macam saya always worried. Tuan-tuan, perempuan semua, kalau tanya kepada saya, am I enjoying myself to give a lecture for you? Am I enjoying myself lecturing you right now or any other times? Saya jujur saya cakap, saya bukan orang yang seronok. Saya takut bila kata nak berkongsi, bila nak sampaikan kuliah, nak sampaikan ceramah ni. For me, I always scared. Saya takut pada diri saya sendiri. Kadang-kadang bila saya cakap, saya terfikir, terlintas dalam hati kita, am I doing what I'm speaking right now? Bila saya tengah bagi nasihat kepada sahabat semua, aku buat tak apa yang aku cakap ni? But if I'm backing out right now, masyarakat perlukan kita, dan kita perlukan juga untuk nak menyampaikan kepada masyarakat. Tapi at the same time, saya risau. Ada beberapa topik yang saya takut bila nak cakap, sebab saya rasa, ya Allah, aku very lack. Kita rasa, ya Allah, aku ni tak sempurna. Tapi bila sampai keadaan tu, saya akan cuba macam istighfar, dan saya akan sebut dalam hati sendiri, ya Allah, moga ini jadi peringatan untuk aku dulu. Ini peringatan untuk aku. I never enjoy giving a lecture to people. Siapa yang berada dekat dengan saya, dia akan tahu saya orangnya macam mana. Kan? Saya bukan orang yang pandai bercakap. Saya bukan orang yang suka bercakap as well. Dulu selepas saya balik daripada Riyadh, saya masa tu nobody kenal saya lagi. Dan masa tu saya rasa macam wow, very seronok kan. Saya tak ada nak pergi mengajar sana sini. Saya suka belajar. Saya tak berapa suka mengajar. Saya suka belajar. But qadarullah, Allah dah takdirkan ini jalan hidup saya, yang saya tak boleh nak undur. So I have to fight myself. I have to struggle myself untuk nak jawab di hadapan Allah nanti. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW sebut, la tazulu qadama 'abdin mu'mini yaumal qiyamah hatta yusalu an arba'. Tidak akan berganjak kedua kaki anak Adam itu di hadapan Allah pada hari kiamat kelak, pada hari mahsyar dihisab kelak, melainkan akan ditanya tentang 4 perkara. Dan salah satu daripada question ditanya itu memang kena pada batang hidung saya. Wa an ilmihi fi ma amil. Tentang ilmu yang dia pelajarinya, apakah yang telah dia kerjakan. Wallahil azim. Wallahil azim. Setiap kali saya sebut hadis ini, I feel something yang not comfortable inside me. Sometimes saya rasa meremang. Sometimes saya rasa macam, ya Allah, adakah aku akan selamat nanti di mahsyar kelak, yang mana sekarang ni orang akan tengok kita ni macam-macam kan. Tapi orang boleh kata kita something yang baik, orang boleh puji kita, orang boleh. But
adakah saya really akan survive di mahsyar kelak, yang mana Allah tahu apa yang ada dalam hati ni, apa yang saya lakukan. Di mata orang ramai mungkin saya okey, tetapi mungkin di mata Allah saya tidak. Itu yang saya khawatirkan. Apa yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua ni, sometimes I really afraid. Saya ni buat tak apa yang saya katakan, kelak Allah cela Yahudi, Allah cela Bani Israel. Ya, sebab apa? Ya ahlal kitab, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap sesuatu yang kamu tak lakukan? Dan even ada dalam sebuah hadis, yang seingat saya hadis yang diriwayatkan Bukhari ataupun Muslim, Nabi SAW sebut tentang balasan orang sebegini dekat akhirat. Dekat neraka nanti, masa tu kita akan dihempas kuat ke neraka sampai terburai perut. I don't know, I cannot imagine that. Tapi tali usus kita ni terburai. Dalam keadaan terburai tu, kita berjalan menyeret kita punya tali usus ni keliling neraka. Dan bila kita keliling neraka tu, sampai Nabi gambarkan macam seekor keldai yang duk buat dulu kan, penggiling air ke apa tu, yang dia duk pusing tu. Macam tu keadaan kita. Sampai ahli penghuni neraka tanya kita, "Ya fulan, bukankah engkau dulu orang yang selalu ceramah kat orang benda-benda yang baik? Kau kata kat orang benda-benda yang baik." Sampai lelaki tersebut ataupun orang tersebut kata, "Ya, tetapi sebabkan aku ini tidak beramal dengan apa yang aku cakap pada orang." Wallahil azim. Ini hadis yang cukup menggentarkan jiwa saya. Orang macam saya, orang yang banyak terlibat dalam memberi nasihat kepada masyarakat. Saya banyak menulis, saya banyak bercakap pada orang. Semua apa yang saya ucapkan ni akan dihisap di hadapan Allah. I'm afraid yang mana saya maybe tak lepas hisap tu. Macam mana orang-orang kaya yang akan dihisap setiap daripada single sen yang dia dapat, ke mana dia keluarkan, dia belanjakan. Macam mana nak lepas every single sen tu? As for me, sen-sen saya yang akan dihisap tu adalah apa yang saya ucapkan setiap daripada tutur kata saya. Itu satu talbisu iblis. Bila saya bercakap ni, bukan saya nak cakap pasal orang, tapi saya nak cakap nasihat untuk diri saya sendiri juga. Sebab ilmu agama yang saya belajar ni, niat saya yang first kali dulu saya belajar adalah untuk nak memperbaiki diri, nak mengatasi kejahilan diri sendiri. Bukan saya belajar ilmu agama ni untuk menjadi popular. Bukan saya belajar ilmu agama ni untuk first saya punya aim adalah untuk nak mengajar masyarakat. I'm not. Tapi niat saya yang pertama adalah untuk nak atasi kejahilan diri saya yang banyak tak tahu. Dan saya nak ubah diri saya ke arah yang lebih baik. Sebab kita tahu apa yang kita lalui dulu. Dan I always want to become a better person. Bila saya rasa macam kalau Allah berikan manfaat tu kepada diri sendiri, beri kepada diri saya dulu, saya dapat manfaat tu insya-Allah. If I'm doing the right way, barulah saya akan boleh membaiki masyarakat. But itulah yang saya always fikir dan muhasabah dalam diri sendiri. Tapi bila kita doa pada Allah, "Ya Allah, jadikanlah aku seorang yang bermanfaat. Jadikanlah aku seorang yang berguna kepada agama, kepada keluarga dan kepada umat." Dan insya-Allah itulah yang lebih baik kalau kita boleh berkongsi manfaat dan kepada masyarakat, kepada orang lain. Kita boleh sampai dan kongsikan ilmu dan manfaat itu. That is definitely the best. Tetapi nak dapatkan yang the best, of course struggle-nya besar. Cabaran hati, cabaran popularity, too many things yang Allah uji sebenarnya orang-orang macam saya. Something yang saya sendiri pun tak pernah expect kata-kata mungkin apa yang Allah berikan pada hari ini pada diri saya. Sebab
orang yang kenal saya, orang yang kenal karakter saya, dia tahu saya bukan orang yang nakkan benda-benda macam tu. Saya tak pernah membayangkan ataupun menyangka orang akan kenal. Saya akan masuk terjun dalam masyarakat dengan begitu meluas, which is whoever know my character tahu saya ni suka banyak menyendiri, suka buat kerja-kerja sendiri. Saya suka menulis, saya suka membaca, saya suka cari buat apa-apa yang boleh memberikan manfaat. Sebab saya selalu rasa saya tak sempurna. Walaupun nama saya bunyi Kamil itu pembawa maksud sempurna, tetapi tak ada siapa yang sempurna melainkan Allah. Dan bila saya tak sempurna is something yang I always afraid if I want to ke hadapan ataupun bercakap dengan orang. Sebab dunia ini sementara. Saya tak mahu dilihat di dunia ini sebagai manusia yang baik, yang dipuji, yang disanjung ke apa, tapi di akhirat saya orang yang paling hina, orang yang gagal mendapatkan syurga Allah. Sedangkan di dunia mungkin orang sangka kita ahli syurga. Itu yang what I really afraid about. Tapi everyone struggle dengan diri masing-masing. Saya sendiri struggle dengan diri saya sendiri. Saya sendiri pun ada talbisu iblis, ada bisikan iblis kepada diri saya sendiri, dan saya percaya pada setiap orang pun ada. But we have to fight. Kita kena lawan, kita kena sentiasa kuatkan iman kita, dan selalu istighfar kepada Allah. Sebab manusia tak akan terlepas daripada salah dan silap. Everyone, sebab tu Allah sediakan dalam agama ini amalan-amalan yang begitu banyak untuk menjadi kafarah kepada dosa-dosa kita. Gunakan itu untuk nak menghapuskan dosa-dosa yang kita tak sengaja lakukan, yang kita terlepas pandang. Dan itu sifat kita manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah kata sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Dan lemah itu sifat kita, dan kita always akan do a mistake, dan kita always akan terlepas pandang. But the most important adalah orang yang kita sentiasa muhasabah diri kita untuk menjadikan diri kita lebih baik. Yang penting lebih baik pada pandangan Allah, bukan pada pandangan manusia. Tak apa, di dunia ni kalau orang tengok kita macam mana sekalipun, orang hentam kita ke, orang pandang kita, hina kita ke apa, it's okay. Asalkan pandangan Allah itu terhadap diri kita baik. So itu yang paling utama. Dan once kita rasakan benda itu, maka selepas daripada itu kita tak akan gusar apa sahaja orang cakap pada diri kita. Sometimes ada sahabat bertanya pada saya, "Ustaz, kadang saya tengok Ustaz kena bambu, kena hentam, kena kutuk, kena fitnah dan sebagainya. Takkan Ustaz tak rasa depressed? Ustaz tak rasa tension ke?" Saya kata, tak tahulah. Saya sampai satu tahap, so saya rasa macam tak apalah apa yang mereka nak kata, apa yang mereka tak tahu, apa yang mereka manipulate. Itu pada pandangan mereka. Tetapi apa yang saya cari adalah keredaan Allah. Saya tak mahu manusia puji saya di dunia, tetapi hati saya tak bersih, Allah melihat saya dalam keadaan hina. Saya tak mahu itu. Biar manusia nak cakap apa, tapi insya-Allah kita minta dan mengharap kepada Allah, semoga di sisi Allah kita orang yang baik. So kalau kata itulah apa yang kita lihat, saya tak rasa depressed, saya tak rasa sedih, saya tak rasa tension daripada sudut tu. Asalkan kita tahu kita dah cuba yang terbaik. Kita cuba jaga pertuturan kita, kita jaga jari jemari kita, kita cuba jaga uslub kita, kita jaga akhlak kita. Itu yang paling penting. Once kita tahu kita dah cuba buat yang terbaik daripada sudut itu, tawakal ala Allah, serah kepada Allah segala-galanya. Dan itu insya-Allah antara penawar yang baik daripada segala tension akibat dihentam ataupun dituduh orang macam-macam. Dan kemudian antara talbisu iblis lagi adalah sifat para penceramah ni yang disebut oleh Imam Jauzi ni adalah perasaan cinta kedudukan sehingga dia pun menjadi gila hormat. Maksudnya adalah terima kasih kepada dia kata diucap tahniah pada saya di LC, barakallahu fiik, terima kasih. Antara talbisu iblis kepada para penceramah, ustaz-ustaz semua adalah ada orang tanya umur saya berapa, 36 tahun. Bulan depan 36.
adalah penyakit yang nakkan populariti. Itu kata Imam Jauzi, cintakan kedudukan. Bila kita nakkan populariti, kita always akan kejar ke arah itu. Bila kita nak ulas, kita akan ulas benda-benda yang viral sahaja. Kalau kita nak bersedekah, kita akan bersedekah dengan topik-topik isu-isu yang viral juga. Kalau kita nak ulas ilmu pun, kita akan ulas tentang isu-isu yang viral juga. Sebab apa? Sebab mungkin kita nak mencari kedudukan. Kita nak meraih populariti di kalangan masyarakat. Itu saya selalu ulang untuk diri saya sendiri juga, bahawa populariti ni satu cabaran yang sangat besar. Bila seseorang tu dia merasakan kemanisan populariti, di situ sangat besar ujiannya. Sangat besar. Bila akhirnya kita akan mula melakukan sesuatu itu kerana manusia, keranakan habuan keduniaan. Tetapi kita lupa sebenarnya kita nak habuan Allah. Itu yang paling kita risau. Orang berilmu, lagi sekali Nabi ulang dalam hadis riwayat Muslim, 3 golongan yang pertama sekali akan dihisap di hadapan Allah. 3 golongan. Saya sebut 2 je lah, sebab satu pejuang. Pejuang ni yang berperang fi sabilillah. Tak apalah, kita sebut yang 2 lagi. Satu golongan antara yang golongan yang dihisap di hadapan Allah ni adalah orang yang alim. Kemudian Allah tanya, fima amilt, apa yang kamu buat dekat dunia ni? Maka kita kata, kita belajar, kita mengajar orang ni kerana-Mu ya Allah. Kita kata dekat Allah. Kita boleh cong Allah ke dekat hari akhirat? Tak boleh. Dan akhirnya Allah kata, kadzabt walakin ta'allamta liyuqalu laka aliman. Kamu belajar dulu, ataupun kamu mengajar dulu sebab kamu nak orang puji kamu sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Di dunia orang puji kita, orang yang alim ni Masya Allah, pandai dan sebagainya. Tapi dekat akhirat rupa-rupanya sebabkan itu kita dicampakkan dalam api neraka. Bila kita dah mula meraih populariti orang, nak orang puji kita, nak orang cakap kita benda-benda yang baik, this is so dangerous. Golongan yang kedua, Nabi SAW bagi tahu, adalah golongan dermawan. Orang yang suka menderma. Di dunia, orang puji dia, Masya Allah, dia ni dermawan lah, ni semua macam-macam. Tapi bila dekat akhirat nanti, Allah Azza wa Jalla tanya, apa yang kamu lakukan dulu di dunia? Dia kata, aku ni selalu menderma, aku selalu bersedekah, berinfak, tolong orang semua kerana-Mu ya Allah. Allah kata, kamu dusta. Kamu dulu banyak bersedekah ni sebab nak orang puji kamu sebagai dermawan. Lalu dia akan diseret dan dicampak ke dalam api neraka. This is big one. Macam mana bahayanya kalau kita nak meraih populariti. Bila kita nak meraih populariti, we always want to do something yang akan mendapat rating yang tinggi dalam masyarakat. So bila kita nak kupas ilmu, bila kita nak mengajar, bila kita nak ilmu, kita only fokus kepada benda-benda isu yang viral semata-mata. Bila kita nak bersedekah pun, kita akan fokus kepada isu-isu benda-benda yang viral semata-mata. Why? Because we want people to call us benda-benda puji-pujian yang subhanallah, di dunia ini mungkin 40 tahun manusia boleh puji kita. Tapi kalaulah tak, semua itu tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, semua itu sia-sia. Allah akan bagi. Kalau kita kat dunia ni, kita nak populariti, Allah akan bagi. Allah kata dalam Quran, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan siapa yang nakkan habuan keduniaan ni, Allah kata Allah akan bagi di dunia, tak akan berkurangan sikit pun. Tetapi di akhiratnya, mereka ini tak akan dapat apa-apa. Semua yang mereka kerjakan, amalan yang tidak ikhlas itu akan terbatal. Kita nak ke? Kita bersedekah berpuluh juta, tapi nothing dekat akhirat. Kita nak ke? Kita belajar 20 tahun, mengajar 20 lagi tahun, tetapi semua itu dekat akhirat menjadi habuk, disebabkan kita tidak ikhlas mengharapkan Allah Azza wa Jal. Yang kita harapkan adalah pujian manusia, yang kita harapkan populariti, yang kita harapkan adalah habuan keduniaan. This is
bila saya sebut pasal hadis ini, is not for you, is for me. Teguran untuk diri saya sendiri, sebagai satu peringatan. Moga-moga Allah Azza wa Jal memberikan kesedaran kepada diri kita semua. Itu something yang I always, mindset saya akan fikir, this is something kebaikan daripada jika saya mengajar orang. Bila saya mengajar, saya cuba untuk nak memperingati diri sendiri setidak-tidaknya, dan saya akan ulang supaya itu menjadi peringatan kepada diri sendiri juga. Itulah insya-Allah apa yang kita nak cuba kongsikan dalam Talbisu Iblis terhadap para penceramah. Dan poin yang akhir sekali, apa yang dikatakan Ibn Jauzi dalam bab ini, iaitu antara Talbisu Iblis adalah orang yang pandai, orang yang layak didiam. Yang tadi kita cakap, orang yang ada yang tak pandai, itulah yang bercakap, yang duk pergi berceramah sana sini. Tetapi antara Talbisu Iblis juga, orang yang alim, orang yang pandai pula, dia tak mau bercakap. Syaitan akan bisik kat dia, kata, jangan pergi bercakap, bahaya, tak elok, tak jangan pergi masuk sana, jangan pergi sini, bahaya. Lah kita tak menjalankan peranan kita. Yang mengisi ruang tersebut adalah golongan yang tadi tu, golongan-golongan yang bermasalah tu. Itu sahaja. Kalau kata orang tanya, saya ni nak sangat ke masuk TV? Tak ada lah Tetapi ada seorang producer tu bagi tahu pada saya, Ustaz, walaupun kadang-kadang slot Ustaz katakan dekat TV3 tu 10 minit, 15 minit, Ustaz rasa macam nak datang daripada rumah saya, nak pergi turun ke KL, jauh, untuk slot 15 minit je, mungkin Ustaz akan rasa macam, ya Allah, berbaloi ke nak pergi macam tu. Tapi dia kata, Ustaz, satu, kalau Ustaz tak mai, orang yang mungkin orang yang lain yang tak sepatutnya akan mengisi tempat tu. Dan yang kedua, Ustaz, walaupun mungkin slot tu 15 minit, tapi dia punya view dia ramai, Ustaz. Certain program tu cecah sampai 300,000 viewers dekat TV ni kan. Biasanya dia masuk dekat kampung-kampung, macam-macam orang tengok. Only sebab tu je lah kadang saya strong sikit untuk nak pergi. Kalau saya ambil kata, tak payahlah, buat apa lara di TV-TV ni semua, apa nama, buat apa, tapi tak payahlah. Kalau saya ambil sikap macam tu, siapa yang nak pergi berdakwah di ruang itu? Siapa yang nak mengisi tempat tu? Adakah kita nak biarkan orang-orang yang mungkin tidak menjaga disiplin-disiplin ilmu, yang selalu sebar-sebarkan hadis palsu pula yang ambil tempat begitu? So we have to take part. It's not because of I enjoying it, no. Tetapi tak tahu, Allah dah buka certain ruang itu for some reason. So tak adalah saya nak menolak ataupun menutup ruang yang Allah telah buka itu, but try to gunakan sebaik mungkin. Tapi pada masa sama, mas kena jaga hati, bukan itu keseronokan kita, bukan itu apa yang saya nak. Maksudnya bukan itu something yang only we are looking, only nak pergi ke TV. No, saya tak ada nak enjoy nak pergi tempat-tempat station gitu lagi dengan renyah kan lagi dekat setting ni. So begitu. But apa yang penting is message. Kalau saya tak gunakan peluang tu untuk buat program dengan depa, itu Talbisu Iblis juga. Dia tak nak saya pergi supaya saya tak sharekan maklumat, supaya saya tak sharekan ilmu tu dengan masyarakat. So nampak tak bisikan Iblis ni halus? Kita pun sendiri macam, is it right, is it wrong? Adakah kita rasa benda tu betul tapi rupanya benda tu salah? Itu Talbisu Iblis. Semua golongan kena. Yang ini pun kena, yang ni pun kena, yang berilmu pun kena, yang tak berilmu pun kena, orang yang belajar hadis pun kena, orang yang memalsukan hadis pun kena, semua orang kena. Itu Talbis Iblis. Sebab tu syaitan dan iblis ni dah janji kepada Allah, thumma la'atiyannahum min baini aydihim min khalfihim wa aymanihim wa an syama'ilihim. Kami akan datang manusia daripada segenap penjuru lah, kanan, kiri, depan, belakang, semua kami akan datang. So semua orang akan kena, apa golongan sekalipun. Jangan kata orang yang berilmu ini tak kena, itu kadang lebih dahsyat lagi. Nas'alullah as-salamah
Moga Allah menyelamatkan kita. Yang tanya saya orang utara ke, saya bukan orang utara. Saya memang orang IC 14, lahir di KL. Ayah orang Jawa, mak orang Cina. Datuk dan moyang saya belah ayah tu orang Yaman. So caca merebah sikit lah. So utara tak ada, tapi isteri saya orang Perak, separa utara. So terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, kehadiran yang cukup memberangsangkan daripada semua. Kita ada daripada Zoom hampir 150 orang dan kita ada di IG juga dalam 130 orang. Barakallahu fiik. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang bersama dengan kita pada malam ini. Baik, kita tengok ada tak ruang chat. Tak apa. Jazakallahu khair. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya selalu thabat dan tetap di atas kebaikan insya-Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum, jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, jazakallah khair.